tu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa zahaba humumina. Amma ba'du. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Baik, tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, terutama kepada Cik Zaim Alias sebagai peneraju program ini, mudah-mudahan Allah kurniakan keberkatan, Allah berikan Allah berikan rahmat atas usaha ini insya-Allah untuk terima kasih kepada Teratak Hadis. Baik, rakan-rakan yang dimuliakan Allah SWT sekalian, sebelum itu boleh tak bantu saya, suara saya jelas tak? Ataupun ada lag, dia macam tak jelas? Jelas, Ustazah, jelas, mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Basir. Tapi kalau lag, bagi tahu saya, kadang sebab kat sini dia kata your connection macam tak cantik lah kat sini. Nanti bagi tahu. Takut cakap sorang-sorang tu pula kan. Baik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insya-Allah pada malam ini saya mengambil ayat pilihan daripada surah At-Takasur. Kalau lihat dalam buku Tahan dan Tenang Nanti Datang Senang ni, dalam surah At-Takasur ini saya mengambil ayat pertama dan ayat yang terakhir, yang ke-8. Jadi bila saya fikir-fikirkan, saya nak bawa pada malam ini iaitu tadabbur surah At-Takasur. InsyaAllah pada malam ini kita akan sama-sama melihat dan kita akan tadabbur surah At-Takasur. Barangkali surah ini adalah surah yang kita baca di dalam solat. Barangkali surah At-Takasur ini kita dah hafal dah. Dari kecil sampailah ke besar, kita dah baca dah surah At-Takasur ini. Tetapi pada malam ini, saya nak kita semua, terutama diri saya yang di hadapan tuan-tuan dan puan-puan, untuk sama-sama mengambil ibrah dan pengajaran daripada surah At-Takasur ini. Baik, untuk pertamanya, surah At-Takasur ini, sebelum itu kita dah habis surah Al-Fatihah pada minggu lepas. Kita buat 2 siri, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, kemudian kita sambung ayat kelima dengan ketujuh. Tetapi insya-Allah pada malam ini surah At-Takasur ini kita akan pergi bersama-sama dari ayat 1 hingga 8. Okey, sebelum tu saya kena keluar sikit untuk tengok dekat komen. Kalau ada lag, ada macam tak jelas, bagi tahu ya. Sebab saya dekat kawasan yang jauh daripada rute, jadi dia macam ada lag sikit kalau selalu kelas-kelas selalu ni kan. Okay, mudah-mudahan Allah berkati, Allah permudahkan untuk kita pada malam ini. Baik, insya-Allah kita akan pergi sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebut tentang surah At-Takasur ini, boleh tak bantu saya, tuan-tuan dan puan-puan, cuba tulis dekat komen, nak tengok surah At-Takasur ini, bila sebut tentang Takasur ini, apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Kita buat, malam ni kita buat ulang kaji sedikit, ataupun kita buat tangan tu type-type sikit. Okey, berkaitan dengan surah At-Takasur ini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan baca kan, tengok daripada gambar yang saya beri itu pun, apa Allah nak sampaikan kepada kita tentang surah At-Takasur. Okey, cuba tuliskan dekat ruangan komen tu. Tak ada salah pun, tak ada salah. Kita nak sama-sama. Okey. InsyaAllah dia tak ada salah pun, kita berkongsi pada malam ini.
Okey. Jadi ada tak yang nak tulis? Nak tulis tentang apa surah At-Takasur ni? Masya Allah, Puan Maryam Razali kata bermegah-megah dengan kekayaan. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Okey, jadi inilah tema kita pada malam ini, surah At-Takasur, iaitu bermegah-megah dengan kekayaan. Kalau kita lihat daripada Puan Maryam binti Razali ni beritahu kepada kita, kita sudah dapat gambaran bahawa dalam surah Takasur ini Allah sedang berbicara kepada kita tentang bermegah-megah dengan kekayaan. Baik, rakan-rakan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, untuk pertamanya tema surah dalam surah At-Takasur ini adalah Allah mengingatkan kepada kita agar tidak menjadi leka, lalai dengan hari akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sekalian, ketika kita membaca tema surah ataupun kita mendapatkan gambaran awal daripada tema surah ini, maka kita perlu set dalam minda kita bahawa Allah sedang berbicara kepada saya tentang tidak menjadi leka, lalai dengan hari akhirat. Jadi bila kita dah dapat gambaran tentang tema surah ini, kita akan berhati-hati dan kita akan tertanya-tanya kepada diri kita, apa yang Allah nak sampaikan kepada aku pada hari ini. Sebab itu dalam tadabbur, rakan-rakan semua, dalam tadabbur ini kita perlu bertanya pada diri kita, apa yang Allah nak sampaikan kepada saya malam ini. Dan yang kedua, apa yang saya nak ambil manfaat daripada ayat yang saya tadabbur ini. Apa yang saya perlu buat selepas ini. Itu dia berkenaan dengan tadabbur yang akhirnya dia akan membuahkan penyucian jiwa. Penyucian jiwa tu untuk kita menjadi lebih baik daripada sebelum ini dalam bersih Al-Quran, insya-Allah. Jadi inilah tema surah kita pada malam ini. Ini adalah peringatan kepada kita yang sesungguhnya Allah nak kita sama-sama untuk saling mengingatkan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah kita akan masuk kepada surah At-Takasur. Baik, kalau kita lihat pada surah At-Takasur ini, kalau saya letakkan ayatnya pertama hingga 8 di hadapan kita semua ini supaya kita membaca dan perhatikan apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Baik, kalau kita lihat pada ayat ini, pada gambar rajah ini, surah At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Saya conteng sikit. Kita conteng sikit. Okey, berkaitan dengan surah At-Takasur. Kita perhatikan, kalau sebelum ini kita baca surah At-Takasur, kita baca saja kan. Kita baca tanpa kita menghayati sebab dia dah sebati dengan kita. Sewaktu kita kecil lagi kita sudah menghafaz surah At-Takasur, maka dia membawa kepada besarnya kita, dewasanya kita, dia menjadi suatu amalan yang meniti di bibir. Tetapi bila kita hayati, baik kita lihat pada ayat ini, perhatikan pada garisan berwarna biru. Pada ayat ini Allah memulakan dengan Alhaakumut Takasur. Allah berbicara tentang kum. Okey, tengok dekat yang pertama ini. Kum. Jadi itu yang pertama. Bila Allah menggunakan kalimah kum, tuan-tuan dan puan-puan, saya terutamanya bila Allah kata kum, itu adalah merujuk kepada kamu. Jadi bila kita faham kalimah kum ini, kalau kita belajar bahasa Arab kan, dia ada ka, kuma, kum. Okey, ini adalah untuk kamu seorang lelaki, kamu dua orang lelaki, dan yang ketiga adalah kamu semua, tak kira lelaki perempuan, kita gunakan kum kebiasaannya. Jadi bila Allah menggunakan kalimah alhaakum, itu bermaksud Allah menunjukkan ayat ini kepada kamu. Kemudian yang kedua adalah Allah gunakan kalimah tum. Okey, kita lihat. Hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun.
Allah gunakan lagi huruf ta. Lepas tu sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma izin 'anil na'im. Maka yang kita lihat pada hari ini surah At-Takasur, apabila Allah menggunakan kalimat ta di situ, dia merujuk kepada anta, merujuk kepada Allah, merujuk kepada awak. Jadi daripada ayat ini yang kita baca, Allah menggunakan kalimah kum dan anta atau kum dan ta ini, ia bermaksud adalah ketika kita membaca surah At-Takasur ini, kita kena hadirkan diri kita di dalam ayat ini. Bahawa Allah sedang berbicara kepada aku. Aku yang perlu ambil manfaat daripada ayat ini. Bukan orang lain, bukan jiran kita, bukan saudara jauh kita. Kita ini yang perlu ambil manfaat daripada ayat tersebut. Jadi ketika Allah sebutkan alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, wahai Aini, wahai Cik Zaim, wahai kita semua, ini ayat ini adalah untuk kamu. Kamulah yang terutamanya perlu ambil perhatian. Jadi kita nampak di situ Allah menggunakan kalimah kum dan tum ataupun ta, anta ni kan. Dia merujuk kepada kamu ataupun awak. Okey. Ini satu kita panggil dia sebagai satu bahasa yang sangat indah. Kerana pada ayat pertama sehingga ayat 8 ini dia bersangkut paut dan Allah menggunakan kalimah yang supaya manusia itu merasakan bahawa Allah sedang bercakap dengan dia. Allah sedang berhadapan, mereka ini sedang berhadapan dengan Allah. Itu adalah surah At-Takasur. Jadi kita pergi kepada ayat yang pertama, Alhaakumut Takasur. Baik, Alhaakumut Takasur ini, kalau kita lihat perkataan Alhaakumut Takasur, okey, baik, ayat yang pertama ini, dia secara segmentasi surah ataupun kita panggil sebagai rumusan satu ayat itu. Jadi saya letakkan dekat sini, dia adalah rumusan. Nanti kalau tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan nak baca nota tu, kita tengok dekat sini, ini adalah rumusan kepada ayat tersebut. Maksudnya ayat itu supaya kita ingat dan kita faham ayat ini bercerita tentang apa kepada kita. Baik, ayat yang pertama ini adalah manusia telah dilalaikan oleh perbuatan berlumba-lumba mendapatkan sebanyak-banyaknya. Okey, itu adalah rumusan kita. Kita lihat kepada kesimpulan pada ayat yang pertama. Bahawa manusia ini telah dilalaikan oleh perbuatan berlumba-lumba nak mendapatkan sebanyak-banyaknya. Tak kiralah harta ataupun anak pinak, pangkat, kuasa. Ini yang manusia lumba-lumba nak dapatkan. Dan betul itu adalah hakikatnya yang perlu kita terima. Jadi kita akan pergi kepada kalimah Alhaakumut Takasur. Kalau lihat di dalam buku Tahan dan Tenang itu, ada di muka surat, tidak silap saya, okey, surah Alhaakumut Takasur. Okey, jadi lupa nak selak tadi. Jadi kita tengok dekat sini, Alhaakumut Takasur yang saya kongsikan dalam buku Tahan dan Tenang Nanti Datang Senang ini ada juga disebutkan tentang ayat pertama surah At-Takasur ini. Okey. Dia dah jauh pula. Okey, tak apa. Kita lihat pada Alhaakumut Takasur, iaitu Allah kata kamu telah dilalaikan oleh bermegah-megahan. Kamu telah dilalaikan dengan bermegah-megahan. Sebab itu tadi Puan Mariam kata pada awal surah ini, surah At-Takasur adalah bermegah-megahan dengan kemewahan, bermegah-megah dengan kekayaan. Dan ini adalah kunci daripada surah At-Takasur tersebut. Jadi kita lihat kalimah Alha. Alha ini dia berasal dari kalimah
lam, ha, waw. Kita sebutkan dia lahwun. Kita sambungkan adalah kalimah lahwun yang bermaksud hiburan. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, kalimah lahwun ini banyak yang Allah letakkan, antaranya di dalam surah Al-Hadid, iaitu i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Allah sebutkan bahawa, ketahuilah bahawa kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah permainan dan hiburan. Jadi hiburan ini yang disebutkan oleh Abdullah Basmih dalam terjemahannya adalah hiburan yang melalaikan. Jadi sesuatu yang menyebabkan kita leka dan terlupa. Ini adalah kalimah alha dari kalimah lahwun yang bermaksud hiburan. Dia begitulah sifat hiburan ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bila dikatakan hiburan, dia akan menyebabkan kita leka dan terlupa. Terlupa apa? Leka daripada apa? Daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila hiburan dah terlampau banyak yang kita serap ataupun yang berada dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan lari daripada leka dan terlupa untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah bagaimana kita nak perhatikan kehidupan kita, ada tak lahwun ini berlebih-lebihan. Okay, jadi bila kita baca ayat ini, kita bertanya pada diri kita, kita refleksi, adakah hiburan yang kita consume ataupun yang kita buat dalam kehidupan kita ini membuatkan kita leka dan terlupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu yang kita tanyakan kepada diri kita. Dan seterusnya kalimah at-takasur. At-takasur ini kata dasar dari kasara. Kita sebutkan kasara. Kasir. Iaitu yang bermaksud banyak. Jadi selepas ini kita akan pergi kepada apa yang dimaksudkan dengan at-takasur. Kalau kita baca ayat secara terjemahan, kita akan dapat terjemahan yang direct begitu sahaja. Tetapi kalau kita nak tadabbur, kita perlu melalui tafsir sebagai jambatan untuk kita pergi kepada tadabbur. Jadi kesimpulan yang disebutkan tentang al-hakumut takasur ini adalah banyak perkara yang telah melalaikan kamu dari mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kan dalam kehidupan kita ini, apa pun yang kita lakukan seperti mana yang kita belajar dalam surah Al-Fatihah, bila kita sebutkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kita perlukan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita melakukan pekerjaan tersebut dengan pertolongan Allah. Dalam masa yang sama, dengan baca Bismillah ini, inilah cara kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pelajaran tafsir daripada ayat yang pertama ini adalah, ayat ini kalau tengok dekat tafsir As-Sa'di, beliau menyebutkan bahawa ayat ini tidak menyebutkan objek dari bermegah-megahan, jenis-jenisnya dan bilangannya secara spesifik. Agar apa? As-Sa'di ini menyebutkan supaya segala perkara yang menjadi objek bermegah-megahan dan berbangga termasuk dalam makna ayat tersebut. Jadi apa-apa saja. Sebab itu kalau kita lihat pada ayat ini, Allah tak sebutkan pun apa dia objeknya, apa dia jenis-jenisnya. Allah berikan al-hakumut takasur. Maka As-Sa'di menyebutkan segala perkara yang menjadi objek bermegah-megahan dan berbangga termasuk dalam makna ayat tersebut. Jadi apa dia? Dia punya objek, tak kiralah dia akan jadi harta. Kita tuliskan harta sebagai contoh, ataupun anak pinak, cucu cicit, kemudian hak pangkat, kuasa, followers, pengikut, itu semua adalah antara yang menjadi objek-objek bermegah-megahan. Saya tulis follower. FL follower. Okey, jadi ini yang disebutkan di dalam tafsir As-Sa'di. Ada pula tafsir Al-Azhar menyebutkan, iaitu Hamka. Hamka menyebutkan bahawa manusia ini lalai daripada
memperhatikan hidupnya yang akan mati dan mereka lupa perhubungan dengan Tuhan pencipta seluruh alam. Disebabkan mereka ini lalai yang lalai daripada harta, anak, pangkat, kuasa ini menyebabkan mereka lalai sehinggakan mereka lupa untuk perhatikan hidupnya yang akan mati. Maka mereka ini terlupa untuk menyediakan bekal amalan soleh untuk dibawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang disebutkan hamka, supaya kita ini ingat tujuan kita hidup di dunia ini, bahawa kita akan mati suatu hari nanti. Dan ketika itulah kita akan membawa amal soleh di hadapan Allah nanti. Jadi Hamka sebutkan lagi bahawa mereka berbangga sesama manusia. Aku orang kaya, aku banyak harta, aku mempunyai keluarga besar, ramai anak dan cucu. Sedangkan kesemuanya itu adalah keduniaan yang fana belaka. Jadi nanti kita akan belajar lagi dari dalam kisah Ashabul Kahfi, dalam kisah surah Al-Kahfi tentang bagaimana kita nak lihat contoh bermegah-megahan dengan apa yang Allah kurniakan kepadanya. Jadi Hamka berkata tentang lalai daripada mengingat tujuan dihidupkan dan lupa nak buat amal soleh, nak sediakan amal soleh untuk pulang kepada Allah. Jadi mereka ini berbangga sesama manusia. Akulah lebih kaya, aku lebih banyak follower. Aku dan aku. Itulah yang disebutkan takasur itu. Banyaknya manusia ini dia nak banyak daripada kemegahan-kemegahan dalam dirinya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan at-takasur? Okay, kita lihat tadi, kita dah tahu bahawa at-takasur ini berasal dari kalimah kasarah, iaitu banyak. Banyak yang telah melalaikan kamu. Jadi apa itu banyaknya? Yang pertama, keinginan untuk mendapatkan banyak benda. Kalau kita lihat kan, memang itu adalah sifat manusia yang nak dapatkan banyak benda dalam kehidupan dia. Dia nak dapatkan harta, contoh bila dia dah dapatkan rumah sebagai contoh, dia nak dapatkan kereta, kemudian dia nak dapatkan tanah, dia nak dapatkan itu, dia dapatkan ini, banyak sangat kan. Dalam kehidupan manusia itu memang dia akan nak dapat banyak benda. Kalau saya pun perhatikan, kalau kita duduk ni kan, duduk rasa macam tak cukup lah. Contoh macam dekat rumah belum ada sofa, rasa nak sofa lah. Bila dah ada sofa, rasa macam perlu tambah ni lah. Jadi dia mengingatkan kepada kita, inilah Allah sebutkan alhaakumut takasur, inilah sifat manusia itu. Dan yang kedua, dia bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan keduniaan. Dia perlu berlumba-lumba ni nak dapatkan lebih daripada orang lain. Dia nak dapatkan, kalau dia nak dapatkan jawatan sebagai contoh, dia mesti bersaing supaya nak dapatkan jawatan itu. Sehinggakan ketika dia bersaing itu, ada yang terlibat dengan rasuah, terlibat dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya demi untuk mendapatkan keduniaan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bangga kalau mereka ada lebih lagi dari orang lain. Dia banggalah. Sofa baru. Kalau hari ni dia tak perlu pun pergi jiran sebelah bagi, hari ni aku beli sofa baru. Ataupun kotak sofa tu kita letak kat luar nak bagi tahu jiran sebelah bahawa kita baru beli mesin basuh baru sebagai contoh. Tapi hari ni tidak lagi begitu ya tuan-tuan dan puan-puan kan. Hari ini kita letak je dekat media sosial, kita boleh bagi tahu orang. Boleh ke kita nak kongsi kegembiraan dekat media sosial? Boleh, tetapi dengan syarat kita yang tahu tujuan apa kita berkongsi. Sebab orang lain tak tahu yang kita berkongsi ni untuk apa, untuk menginspirasikan ataupun untuk menunjukkan. Yang tahu adalah kita. Jadi dekat sini kita perlu berhati-hati dalam kita berkongsi.
Jadi nanti kita tengok daripada surah Al-Kahfi ayat yang ke-34. Dan yang keempat, mahu memiliki lebih dan lebih lagi. Inilah sifat manusia tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sekalian, dan buat diri saya terutamanya bahawa mereka ini mahu memiliki lebih dan lebih lagi. Dah ada ini, dia akan nak yang ini. Contoh, dia dah ada kereta Honda dah habis bayar sebagai contoh. Kita dah habis lah bayar kereta Honda, kita tukar lain pula lah, kita tukar arus sebagai contoh. Dia nak lebih dan lebih lagi. Semua ini untuk apa? Untuk menunjukkan kepada orang lain bahawa dia adalah lebih daripada orang lain. Ini yang disebutkan sebagai kasar, banyak, at-takasur. Jadi rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi bila kita lihat pada ayat ini, yang disebutkan dalam ayat ini, yang difokuskan para ulama ataupun dalam tafsir As-Sa'di itu sendiri bahawa yang disebutkan tentang ayat Al-Hakumut Takasur ini, poin dia yang pertama adalah harta dan anak-anak itu ujian. Jadi pada ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Tadi kita dah tahu bahawa banyak perkara yang lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dekat sini disebutkan apa dia yang melalaikan kamu dari mengingati Allah ini. Maka Allah menyebutkan dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9, Allah beri keterangan bahawa janganlah hartamu yang pertama. Ini yang pertama, dan yang kedua adalah anak-anakmu. Ini yang disebutkan melalaikan kamu dari mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang disebutkan dalam ayat surah Al-Munafiqun yang ke-9. Jadi pada ayat ini, inilah kita panggil sebagai guideline. Guideline apa dia yang melalaikan kita semua dari mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita lihat di sini bahawa mereka ini menjadikan harta dan anak-anak ini untuk dijadikan perlumbaan satu sama lain. Ini yang disebutkan Syekh Sa'di dalam tafsir Al-Sa'di tadi. Namun mereka ini tidak maksudkan untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi boleh ke mencari harta yang banyak, yang kaya? Boleh, tetapi kita perlu muhasabah diri ataupun kita perlu niatkan untuk mencari keredaan Allah, itu yang utama. Selagi mana keredaan Allah itu menjadi yang paling utama, insya-Allah Allah akan memberikan keberkatan dalam harta kita, dalam mendidik anak-anak kita, insya-Allah. Jadi kita belajar dari pemilik dua kebun. Ketika di dalam kisah surah Al-Kahfi ayat yang ke-34 ini, seorang pemuda yang beriman dan seorang pemuda yang kafir, mereka ini bersahabat. Lalu apa yang dikatakan oleh pemuda yang kafir ini, ketika mana dia masuk dalam kebunnya nampak kebun ini ada buah yang ranom, buahnya ranom, lebat, kemudian tanaman-tanaman ni semua jadi. Lalu apa yang dia kata kepada pemilik kebun yang beriman ini, dia kata, wa kana lahu samarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu. Mereka ini berbual-bual, mereka ini bercakap-cakap, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Aku ini ataupun hartaku lebih banyak daripada harta kamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat. Disebutkan kat sini bahawa harta-hartaku lebih banyak daripada harta engkau wahai pemuda yang beriman ini, dan pengikut-pengikutku lebih kuat. Sebab itulah kebun aku jadi ranom, kemudian tanaman-tanaman subur. Tetapi apa yang disebutkan oleh penduduk, disebutkan oleh pemilik kebun yang beriman ini, dia kata, walaula istahalta jannataka qulta ma sya Allah la quwwata illa billah. Wahai pemuda yang diberikan kebun-kebun ataupun diberikan kemenjadian kebun kamu ini, ketika kamu masuk ke dalam kebun kamu nanti, kamu sebutkanlah Masya Allah, semua ini adalah kurniaan Allah, la quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kekuatan melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi
Kalau kita lihat surah Al-Kahfi ini, dia berlaku pada zaman dulu. Pada kita kata pada zaman dulu dia berlaku antara dua orang pemuda. Kita tulis dua orang pemuda. Jadi perbualan ini boleh terjadi pada waktu sekarang. Aku lebih banyak harta, aku lebih besar pangkat, jadi kau kena ikut cakap aku. Jadi perkara-perkara ini boleh berlaku pada waktu sekarang. Hakikatnya Allah menasihatkan kita pada surah Al-Kahfi ayat 34. Jadi ketika kita baca ini, kita bertanya, ada tak saya ini tergolong dalam golongan yang Allah sebutkan ini? Yang berbangga-bangga dengan harta, dengan pengikut yang ramai ini. Hari ini kita boleh tengok kalau dekat TikTok, kalau dekat Facebook, orang-orang yang diberikan pengikut yang ramai ini, bagaimana keadaan mereka saat diberikan ataupun saat ditunjukkan kebenaran, adakah dia ingin mengikut pada orang yang menegurnya itu? Kita boleh lihat ini sudah berlaku pada surah Al-Kahfi, tetapi dia boleh berlaku sekarang. Jadi sampai bila manusia akan terleka dengan dunia? Itu ayat yang pertama, rakan-rakan sekalian. Kemudian sampai bila manusia akan terleka dengan dunia? Pada ayat yang kedua, Allah menjawab, kelalaian ini akan berterusan sehinggalah manusia masuk ke dalam kubur. Hatta zurtumul maqabir. Kita fokus kepada hatta zurtumul maqabir, kalimah zurtu. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Jadi hatta zurtumul maqabir ini, kelalaian, bermain-main dan mempersibukkan dirimu ini terus berlangsung sehingga kamu masuk ke dalam kubur. Jadi kalimah zurtum ini, kalau kita perhatikan, kalimah zurtum berasal dari kata dasar zara. Saya suka daripada kalimah itu kita melihat daripada kalimah asal supaya kita dapat kita melihat daripada tadabbur itu di sebalik perkataan itu. Jadi kalimah zurtum adalah dari kata dasar zarah yang bermaksud ziarah. Baik, perhatikan hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu ziarah kubur. Terfikir pada diri kita, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kalimah ziarah ke kubur? Bukankah ziarah ni untuk orang yang hidup, dia menziarahi orang yang mati ke kubur sebagai contoh? Jadi pada ayat ini diletakkan kalimah zara yang bermaksud ziarah. Allah menyebut orang-orang yang berada di alam barzah, di alam kubur ini sebagai para pengunjung tetapi tidak menyebut sebagai para penghuni. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sekalian, kalau kita perhatikan kalimah ziarah ini, sebagai contoh ada kawan kita sakit kan, jadi kita ini ziarah dia, datang rumah dia. Kita tidak berniat untuk kekal tinggal di rumahnya selama-lamanya kan. Jadi ketika itu kita ziarah, sudah tiba masanya nanti kita pulang ke rumah kita sendiri. Begitu juga dengan kalimah zara. Kita tidak akan tinggal di alam kubur selama-lamanya. Kita hanyalah pengunjung, kita hanyalah singgah sementara. Kemudian kita akan teruskan dengan perjalanan kita. Ini yang disebutkan dalam tafsir As-Sa'di. Jadi Hamkah dia mengatakan bahawa kamu tidak insaf, bahawa apabila kamu masuk ke dalam kubur itu, kamu tidak akan balik lagi ke dunia. Jadi tadi disebutkan bahawa kelalaian ini, sampai bila kelalaian itu? Sampai kamu masuk dalam kubur. Tapi kamu tak insaf, kamu tak berfikir bahawa bila kamu dah masuk kubur nanti, kamu tak akan balik lagi ke dunia. Jadi waktu itu kamu dah tidak dapat melakukan amal soleh lagi. Maka Hamkah kata, terbuang percumalah umur kita yang telah habis mengumpul harta, mencari pangkat, pengaruh dan kedudukan semua ini. Dan rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semua ini dia akan bermanfaat sekiranya kita menggunakannya ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke jalan kebaikan, ke jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala redha. Jadi rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini adalah muhasabah kepada kita. Bila kita membaca ayat tentang kubur ini,
adakah kita sudah bersedia untuk balik ataupun sudah bersedia untuk masuk ke alam kubur ini? Jadi dia membuatkan kita berfikir bagaimana amal soleh aku. Adakah sudah cukup? Jadi kita niatkan, kita minta Allah Subhanahu Wa Taala agar apa yang kita lakukan menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila disebutkan tentang amal soleh ni tuan-tuan dan puan-puan dan rakan-rakan sekalian, saya ingat satu doa yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika mereka ini membina tapak asas Kaabah. Kalau kita lihat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini adalah orang yang mulia, sedang melakukan pekerjaan mulia. Tetapi mereka berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Wahai Tuhan kami, terimalah amal di sisimu ini ya Allah. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Kerana pada waktu membina asas tapak Kaabah itu barangkali Nabi Ibrahim ada melakukan barangkali ketika waktu panas agaknya kan, jadi ada benda-benda yang susah, takut-takut dia mengeluh dalam membina tapak asas Kaabah itu. Jadi Nabi Ibrahim minta kepada Allah supaya terima amal ini sebagai amal soleh di sisinya. Begitulah kita dalam kita melakukan suatu perkara, kita minta ya Allah, jadikanlah amal ini sebagai amal soleh di sisimu. Sebagai contoh kita menjaga kedua orang tua kita. Sebagai contoh kita mendidik anak-anak kita dengan penuh kesabaran. Jadi kita minta ya Allah, jadikanlah ini adalah amal soleh di sisimu. Jadi itulah yang disebutkan tentang hatta zurtumul maqabir. Dan kita lihat dalam surah Al-Adiyat, Allah bertanya kepada kita, apakah dia tidak mengetahui apabila dibongkar apa yang ada dalam kubur? Kita lihat pada surah Al-Adiyat ayat 9 ini, Allah mengingatkan kepada kita bahawa afala, bila Allah menggunakan kalimah iaitu persoalan kepada kita, adakah kamu tidak mengetahui apabila dibongkar apa yang ada dalam kubur? Maka dekat sini adalah bahawa semua makhluk yang telah mati nanti akan dibangkitkan kembali dari kuburnya kerana akan dihisap, kerana akan diperhitungkan amalan yang telah dibawanya untuk hidupnya di akhirat. Maka kita perlu tahu, kita perlu sedar bahawa selepas ini, selepas hidup di dunia ini, kita ada kehidupan di akhirat yang panjang lagi. Jadi bila kita lihat dekat ayat ini mengingatkan kepada kita, dan kita akan ditanya dari mana kita dapatkan harta yang banyak ini, yang kita pertahankan harta ini bermati-matian sampai akhirnya kita menjadi seorang yang bakhil, dan ke manakah harta ini akan dibelanjakan ya? Dan inilah soalan-soalan yang akan ditanya di alam kubur. Soalan ini kita dah tahu dah ke mana harta ini dibelanjakan, disebutkan dalam hadis tentang ke mana umur kita dihabiskan, harta yang kita dapat ke mana kita belanjakan. Kita dah tahu dah soalan ini, nak dikatanya soalan ini dah bocor dah. Tetapi adakah kita sudah mengambil pelajaran daripada apa yang kita dengar ini, apa yang kita lihat ini? Dan kubur ini, kematian ini adalah sebaik-baik peringatan kepada kita. Kematian. Kematian ini adalah sebaik-baik peringatan kepada kita. Jadi itu adalah ayat yang kedua yang ditanyakan sampai bila kelalaian itu akan berlaku, sampai manusia ini masuk ke dalam kubur. Jadi ayat yang ketiga dan keempat, penafian Allah bahawa mengumpul harta itu bukan perbuatan yang terpuji. Ini yang Allah nak sebutkan dalam ayat ini, bahawa kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Lihat pada ayat ini Allah mengulang kalimah kalla. Allah mengulang kalimah kalla. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sekalian, bila kita lihat pada ayat ini, kita akan bertanya, kenapa Allah mengulang perkataan ini dua kali di dalam surah yang sama? Selepas ini kita jumpa lagi kalla. Tapi saya nak bawa kepada rakan-rakan semua tentang kalimah kalla pada ayat ketiga dan keempat.
Jangan sekali-kali bersikap demikian. Ini adalah kalimat kalla. Jangan. Kamu akan mengetahui kelak. Sekali lagi diingatkan, jangan sekali-kali kamu bersikap demikian. Kamu akan mengetahui kelak. Apa yang jangan bersikap sedemikian. Okay, jadi kita akan lihat pada kalimah ini adalah bila disebutkan la, pengulangan kalla diulang sebanyak 2 kali pada ayat tadi kan, bererti hidupmu yang terlalai kerana mengumpulkan harta kekayaan itu sekali-kali tidaklah perbuatan yang terpuji. Ini Hamka menyebutkan bahawa pengulangan ini nak mengingatkan kepada kita, jangan kamu bersikap demikian, jangan. Kata sekali-kali tidaklah perbuatan yang terpuji dalam kamu mengumpulkan harta kekayaan ini tujuan kamu untuk bermegah-megahan. Jangan kamu buat begitu. Allah nasihatkan kepada kita, apa bicara kepada kita, jangan buat benda itu. Jadi pada ayat yang ketiga, ulama tafsir memberitahu kepada kita bahawa ayat yang ketiga adalah pemberitahuan bahawa kamu akan tahu sendiri kelak apabila kamu telah masuk ke dalam suasana alam kubur. Itu pada ayat ketiga, kalimah kalla. Kemudian pada ayat yang keempat tadi, kita lihat pada ayat keempat diulang lagi, summa kalla sawfa ta'lamun. Ayat keempat diperingatkan pula bahawa kamu akan tahu sendiri kelak sesudah alam kubur itu akan melanjutkan ke alam barzah kemudiannya hari kiamat. Jadi kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Kekayaan yang diusahakan di atas dunia ini tidak ada ertinya. Waktu itu yang bererti hanyalah amalan di dunia untuk diambil hasilnya di akhirat. Jadi inilah yang disebutkan dalam surah At-Takatsur ayat yang ketiga dan yang keempat. Dan akan kamu ketahui sendiri kelak bahawa perbuatanmu itu yang suka mengumpulkan harta, yang suka bermegah-megahan dengan harta, dengan anak pinak, dengan cucu, dan sebagainya. Perbuatanmu itu sebenarnya tidak ada faedahnya sama sekali. Kita bayangkan kan ketika kita sebagai contoh kita berbangga dengan apa yang kita ada, sedangkan orang yang mendengar itu dia baru kehilangan sesuatu, Allah telah mengambil sesuatu daripadanya. Maka ketika kita bercerita kepada dia, bertambah sedih dia dengan apa yang telah hilang. Jadi kita perlu melihat daripada situasi tersebut, kita perlu tahu keadaan orang yang akan mendengar cerita kita. Dan tuan-tuan dan puan-puan, dalam dunia hari ini kita bersungguh-sungguh, kita berlumba-lumba nak ceritakan kehidupan kita, ceritakan kejayaan, pencapaian dan sebagainya kepada dunia luar sana. Hanya berkongsi pada media sosial, kita dapat tahu. Jadi waktu ini kita perlu berhati-hati kerana tidak semua yang kita kongsikan ada orang yang suka dengan apa yang kita kongsikan. Barangkali dalam hatinya ada hasad dengan apa yang kita berkongsi dan barangkali ada orang yang ketika melihat apa yang dicapai menjadikan dia berasa tidak bersyukur dengan apa yang dia ada sekarang. Sebab itu perhatikan apa yang kita kongsi, apa yang kita paparkan di media sosial kita. Jadi itu adalah ayat yang ketiga dan keempat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita refleksi diri kita daripada ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Kita refleksi, adakah nikmat yang saya miliki hari ini telah melalaikan saya daripada mengingatinya? Ataupun adakah nikmat yang saya miliki hari ini telah membuatkan saya mengingati Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan nikmat itu? Daripada refleksi diri ini, maka kita pun susun apa yang kita nak buat daripada ayat yang kita belajar, ayat yang kita tadabbur ini, bahawa kita nak lakukan amal soleh. Semakin banyak nikmat yang Allah beri, semakin banyak kita bersujud kepada Allah untuk memanifestasikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, kita tanya pada diri kita,
kita refleksi diri sama-sama, muhasabah diri kita. Adakah saya ini berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam melakukan amal soleh? Sebagaimana saya bersungguh-sungguh dalam mengumpul harta ataupun mendapatkan rezeki dekat atas muka bumi ini, saya masuk kelas marketing, saya masuk kelas-kelas untuk bisnes. Lepas tu kita buat jadual, to-do list, blueprint dan sebagainya. Kita tanya daripada satu sudut, adakah saya juga bersungguh-sungguh dalam melakukan amal soleh? Saya masuk kelas solat untuk saya perbaiki solat saya. Adakah saya mengaji satu hari itu bersungguh-sungguh untuk faham apa yang Allah bercakap kepada saya, Allah sampaikan kepada saya. Bagaimana hubungan saya dengan Al-Quran, sedangkan dalam Al-Quran inilah panduan hidup saya. Jadi kita bertanya, bermonolog dalam diri kita sendiri. Sebab kita yang tahu bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jiran kita tak tahu. Barangkali pasangan kita pun tak tahu bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita yang benar-benar tahu. Jadi ini yang kedua, kita bertanya, adakah saya sudah berusaha, saya sudah sungguh-sungguh dalam melakukan amal soleh. Baik, pada ayat kelima hingga keenam, kita lihat. Pada ayat yang kelima, sehingga ayat yang keenam, sekejap. Okey. Okey, saya kena tengok komen, takut ada komen suara tak jelas, lag. Jadi saya kena tengok sekejap. Okey, baik. Kita teruskan ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik, untuk pada ayat yang kelima dan keenam kita lihat. Tadi Allah berbicara kepada kita bahawa kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Pada ayat yang seterusnya, ayat yang kelima ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggunakan lagi kalimah kalla. Kita lihat ada lagi kalimah kalla. Maka bila kita lihat dalam satu ayat itu ada 3 kali. Kalla, kalla, kalla. Okay. Jadi itu adalah ayat yang kamu perlu beri perhatian. Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggunakan kalimah kalla? Begitu juga ketika kita membaca surah Ar-Rahman, ayat yang diulang iaitu fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, diulang banyak kali. Jadi kita bertanya kepada diri kita, kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengulang kalimah ini banyak kali dalam surah Ar-Rahman? Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Maka Allah nak ingatkan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita ni terlalu banyak. Allah ingatkan dalam ayat surah Ar-Rahman ini banyak kali. Nikmat mana lagi yang kamu nak dustakan? Sedangkan nikmat yang Allah berikan kepada kamu banyak sekali. Allah meletakkan kalimah Ar-Rahman pada ayat pertama, Allah mengungkapkan kalimah Ar-Rahman. Allah menunjukkan bahawa sifatnya yang maha pemurah, memberikan nikmat kepada kita, hatta nikmat yang kita tak minta pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita. Seperti oksigen, sistem pencernaan dan sebagainya. Tetapi Allah tetap berikan kepada kita. Sebab itu bila kita baca fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu, kita perlu baca dengan bersungguh-sungguh, dengan meletakkan bahawa Allah sedang bertanya kepada kita, nikmat mana lagi yang kamu nak dustakan. Jadi ketika kita baca kalimah kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Okay, jadi pada ayat ini ilmal yaqin, nanti kita akan berjumpa dengan ainul yaqin. Jadi kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Demi sesungguhnya, kalaulah kamu mengetahui apa yang kamu akan hadapi di akhirat sana dengan pengetahuan yang yakin. Kemudian disambung dengan ayat yang ke-6, sesungguhnya kamu akan melihat neraka yang marak menjulang itu. Jadi pada ayat yang ke-5 dan ke-6 ini, Allah nak memberitahu kepada kita supaya kita ini mengetahui tujuan kehidupan kita dengan ilmu yakin,
iaitu mengikut petunjuk yang dibawa Nabi SAW. Ilm al-yaqin. Kita ada ilm al-yaqin. Ilm al-yaqin. Pada ayat ini ada ilm al-yaqin dan ain al-yaqin. Okey, baik. Pada ayat ini, kalaulah kamu mengetahui apa yang kamu akan hadapi selepas mati ni nanti, perjalanan kehidupannya yang panjang, kamu akan diperhitung segala amalan kamu dengan pengetahuan yang yakin, sesungguhnya nanti kamu akan melihat neraka yang marak menjulang itu. Allah meletakkan kalimah la tarawunnal jahim. Kalau kamu yakin adanya hari akhirat nanti, dengan keyakinan ilmu yang kamu ada nanti, maka nanti kamu akan lihat neraka jahim, iaitu neraka yang marak menjulang. Jadi kita akan lihat kalimah jahim selepas ini daripada pelajaran tafsir kalimah jahim tadi. Okey, baik. Yang pertama, pengulangan kalla. Allah mengulang lagi kalla. Kalla. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Pengulangan kalla sekali lagi bahawa yang disebutkan dalam tafsir Hamka adalah percumalah usahamu memegahkan harta benda yang tidak bererti. Ini adalah pengulangan kalla tadi kan, kalau kita lihat artinya kepada kalimah kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, artinya kalau kiranya kamu pelajari rahsia hidup ini dengan saksama, dengan ilmu yang yakin, kamu dengar petunjuk yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bila tak kala hidup ini kamu pelajari ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu ikut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan dengan iman dan percaya, niscaya kamu akan lihat nanti di neraka itu sebagai ganjaran bagi orang yang ingkar. Jadi ilmu yakin itu adalah ketika kita mengikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi kata, apa yang Nabi lakukan, kita ikut, kita ittiba sunnah, kita mengikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan iman dan percaya kita bahawa nescaya nanti kita akan lihat neraka itu sebagai ganjaran bagi orang yang ingkar. Waktu ini kita belum nampak lagi la tarawunnal jahim. Kita belum nampak lagi suasana neraka itu. Waktu ini kita ada ilmu yakin. Ilmu yakin ini adalah ilmu. Sebagai contoh, kita ada ilmu buat rumah. Kita tahu bahawa nak buat rumah itu kita kena guna piling, kena buat dia punya tapak asas, kena tambak dan sebagainya. Jadi itu adalah teori yang kita belajar dekat universiti sebagai contoh. Tetapi bila kita sebut sebagai ainul yakin adalah bila di depan mata kita perlu buat dengan sungguh-sungguh. Kita baru nampak, oh begini dia punya piling ini, dia punya tambak ini perlukan berapa lori sebagai contoh. Jadi kita nampak suasana buat rumah itu. Jadi bila disebutkan ilmu yakin ini adalah kita belum melihat dengan mata kepala kita, tetapi kita lihat dan yakin dengan fikiran kita yang sihat dan jernih ini. Sebab itu meskipun belum kita melihat dengan mata kepala kita tentang neraka jahim itu, tetapi kita lihat, kita dapat lihat dan kita yakini oleh fikiran yang sihat dan jernih. Bagaimana caranya? Adalah dengan kita membaca Al-Quran, kita tadabbur ayat tersebut, kemudian kita menyertai kelas-kelas untuk kita dapatkan ilmu tersebut tentang neraka jahim itu. Jadi ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdullah bin Umar. Dia mengatakan bahawa dia telah melihat syurga dan neraka. Jadi dan dia merasakan dia telah masuk ke dalamnya.
masuk dalam syurga dan neraka. Lalu orang ni bertanyakan kepada mereka. Ada orang bertanya kepada mereka. Kepada Abdullah bin Umar ni lah, dia kata, apa yang dimaksudkan dengan kata beliau ini? Padahal keduanya itu syurga dan neraka itu belum disaksikan di dunia sekarang ini. Lalu beliau menjawab, Abdullah bin Umar menjawab bahawa kerana Rasulullah SAW telah mengatakan bahawa beliau telah melihatnya, baginda telah melihatnya. Maka Abdullah bin Umar pun menjadi yakin akan syurga dan neraka itu. Sebab dia yakin bahawa perkataan Rasul itu adalah benar. Mata Rasulullah benar-benar melihat, maka Abdullah bin Umar mengatakan, aku benar-benar percaya kepada Rasulullah. Dan sebab itu, kalau baginda Nabi telah melihat, bererti aku pun telah melihat. Apa yang Nabi kata benar, maka sahabat ini percaya dengan apa yang Nabi sampaikan. Maka kalau kita nak tahu tentang neraka Jahannam ini, kita perlu melihat kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada ayat yang ke-7 diteruskan tentang barulah percaya neraka itu kerana sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri. Waktu ilmu yakin itu, dia belum percaya lagi. Dia belum meyakini lagi. Sebab waktu itu adalah tentang ilmu yang dia dapat. Jadi Allah sebutkan pada ayat ini, summa latarawunnaha ainal yakin. Okey, sebelum itu lihat dekat harimau ni. Kalau kita lihat dekat harimau ini kan, tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok mata harimau ni, apa yang tuan-tuan bayangkan? Kalau kalimah jahama ini, dia bermaksud renungan mata yang tajam. Inilah keadaan neraka jahim. Neraka jahim. Tuan-tuan dan puan-puan bayangkan seekor harimau ini di hadapannya adalah mangsanya ataupun di hadapannya adalah rusa sebagai contoh. Ini makanan harimau ni. Jadi dia nampak ada makanan di depannya, jadi renungan matanya adalah mata yang tajam. Inilah yang disebutkan analogi neraka jahim itu. Neraka jahim seolah-olah renungan mata yang tajam seekor harimau ini supaya daripada jauh ini neraka jahim ini dia dah nampak dah siapa yang akan jadi mangsanya. Siapa yang akan menjadi bahan bakarnya. Jadi renungan mata tu tak dapat nak bayangkan neraka jahim sedang menunggu manusia yang akan datang kepadanya, yang akan masuk ke dalamnya. Sebab itu pada surah At-Tahrim disebutkan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya adalah daripada manusia. Jadi neraka jahim ini sedang menunggu siapa yang akan menjadi bahan bakarnya. Na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sekalian, ketika kita membaca tentang latarawunnal jahim ini, neraka jahim ini yang apinya marak menjulang-julang yang kita tidak dapat bayangkan, sedangkan kita yang terkena api masak di dapur pun kita sudah menjerit ataupun kita sudah menarik dengan laju, tangan kita respon secara cepat kan? Tetapi ini adalah latarawunnal jahim, neraka yang apinya marak menjulang-julang. Sebab itu Imam As-Suyuti iaitu pengarang kitab tafsir Al-Jalalain menyebutkan tadabbur ini ketika kamu membaca tentang neraka, kamu membaca tentang azab, maka kamu berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkanlah aku daripada golongan yang disebutkan ini. Jauhkanlah aku daripada azab yang engkau gambarkan dalam ayat ini sebagai contoh. Jauhkanlah aku daripada azab neraka jahim ini. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ketika mana kita membaca Al-Quran, jangan baca laju-laju. Cuba baca perlahan dan kemudian baca satu ayat, tengok maksudnya. Baca satu ayat lagi, tengok maksudnya. Daripada situ kita akan merespon ayat-ayat tersebut. Ketika kita bertemu dengan ayat berbicara tentang syurga,
Maka kita berdoa, ya Allah, jadikanlah aku golongan syurga, golongan ahli syurga ini. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam Jannatu Adnin ini. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tadabbur yang akan membuatkan kita respon kepada ayat-ayat tersebut. Jadi itulah yang disebutkan tentang la tarawunnal jahim. Sebab saya waktu tengok dekat letak gambar harimau ni kan, rasa takut juga sebab tengok harimau ni. Kalau tengok dekat zoo pun kita dah takut dia punya renungan mata tu kan. Kita tengok dia punya nak terkam mangsa tu. Inilah yang digambarkan tentang la tarawunnal jahim. Summa la tarawunnaha 'ainal yakin. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dan daripada itu, selepas kamu yakin dari pengetahuan, tadi kata summa la tarawunnaha 'ainal yakin. Jadi selepas kamu yakin dari pengetahuan, dari ilmu yang kamu terima dari baginda Nabi SAW yang mustahil berbohong, maka kamu akan benar-benar melihat dengan mata kepala sendiri. Ainul yakin ini adalah keyakinan kerana muayyanah. Keyakinan kerana dapat dilihat dengan mata, dapat dialami sendiri dalam kehidupan yang kekal, itulah hari akhirat. Kamu nampak suasana neraka itu, kamu nampak suasana syurga itu, dan la tarawunnaha ainal yakin ini adalah ketika kamu benar-benar melihat dengan mata kepala sendiri. Sebelum ini kamu hanya mendengar bahawa adanya neraka jahim yang apinya marak menjulang, tetapi pada hari ini kamu diberikan mata yang dapat melihat apa itu neraka yang apinya menjulang, la tarawunnal jahim itu. Kerana adanya ainul yakin, iaitu keyakinan kerana dapat lihat dengan mata kepala sendiri. Jadi itulah yang disebutkan tentang kalla. Dan akhirnya kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Ada persoalan yang perlu kita timbulkan adalah, dan orang-orang yang berdosa itu tetap akan melihat neraka. Maka yakinlah mereka bahawa mereka akan jatuh ke dalamnya dan mereka tidak akan mendapati sebarang jalan untuk mengelakkan diri daripadanya. Tadi dia hanya tahu tentang ilmu yakin. Dia ada ilmu sahaja tentang neraka ini. Jadi apabila mereka melihat neraka sebenar, maka yakinlah mereka bahawa mereka akan jatuh ke dalamnya dan mereka tak dapat nak elak sebab mereka perlu berhadapan dengan apa yang ada di hadapan mereka ketika itu, iaitu adalah mereka melihat neraka. Dan persoalannya daripada ayat ini adalah, adakah kita baru nak percaya neraka itu setelah melihat marak api yang menjulang di hadapan mata? Ini yang kita perlu tanyakan kepada diri kita. Adakah ketika kamu ini dah nampak neraka itu, apinya menjulang-julang, baru kamu nak percaya adanya neraka itu? Sewaktu di atas dunia itu, kamu telah diberikan penerangan oleh baginda Nabi SAW, telah ditunjukkan jalan untuk melakukan kebaikan. Kenapa kamu tidak percaya? Sekarang ini baru kamu nak percaya setelah melihat api yang marak ini? Malangnya kamu tidak dapat dikembalikan ke atas dunia dan kamu perlu berhadapan dengan situasi ini. Dan ini adalah muhasabah untuk saya terutamanya dan kita semua untuk pada malam ini. Tentang surah At-Takatsur ini Allah menyebutkan la tarawunnal jahim. Supaya apa? Supaya kita ini berasa takut, dalam masa yang sama kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita tidak menjadi golongan ini. Takut, khauf dan roja, berharap, itulah yang kita perlu kepada dalam kehidupan kita ini. Supaya apa? Supaya kita berhati-hati. Kita takut, kita melakukan kebaikan tetapi kebaikan kita tak diterima oleh Allah, dan kita berharap agar kebaikan kecil yang kita lakukan Allah Subhanahu Wa Taala menerimanya sebagai amal soleh.
Dan akhir sekali ayat yang ke-8 pada buku ini pun ada dicatatkan tentang summa la tus'alunna yawma izin 'anil na'im. Sebelum tu terima kasih Tuan Basri tadi. Tuan Basri sebutkan 122 tadi kan. Jadi yang ni summa la tus'alunna yawma izin 'anil na'im. Jadi pada ayat ini subhanallah. Pada ayat ini saya juga catatkan di dalam buku Tahan dan Tenang tu juga ada juga yang disebutkan semua akan ditanya satu persatu. Semua nikmat di atas dunia ini akan dipertanggungjawabkan. Summa la tus'alunna yawma izin 'anil na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyakan pada hari itu tentang kenikmatan-kenikmatan yang kamu dapat ketika di atas muka bumi Allah ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rakan-rakan sekalian, perhatikan kalimah an-na'im. Kalimah an-na'im. Kalimah an-na'im ini kalau kita lihat daripada dia punya erti ataupun terjemahannya adalah kenikmatan. Tentang kenikmatan. Tetapi bila mana kita lihat kalimah an-na'im, kata dasar dia adalah na'ama. Na'ama. Ini kata dasar dia. Namun dekat ayat An-Na'im ini adanya pertambahan kalimah ya. Nun, ain, ada tambah ya di sini. Maka pada kalimah Na'im ini adalah maksudnya adalah nikmat yang lebih dan berterusan. Tadi kita baca dekat terjemahan dia adalah kenikmatan. Tetapi bila An-Na'im dia adalah nikmat yang lebih dan berterusan. Di dalam bahasa Arab, sebagai contoh, kalau kata dasar dia na'ama, bila ada pertambahan huruf, dia akan membawa maksud yang lain dan dia membawa haknya lain. Kita kata sebagai pertambahan makna dalam ayat tersebut. Jadi, pada nikmat yang disebutkan An-Na'im ini adalah nikmat yang lebih dan berterusan. Iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa memberi nikmat kepada kita, kadang-kadang nikmat yang lebih daripada kita jangka, dan nikmat itu juga adalah nikmat yang berterusan. Sehingga hari ini Allah kurniakan oksigen kepada kita. Itu adalah nikmat-nikmat yang berterusan. Allah mengepam darah kita. Allah mengepam jantung kita sebagai contoh, dan seterusnya. Itu yang disebutkan nikmat yang lebih dan berterusan. Dan ini kenikmatan ini, nikmat yang lebih dan berterusan ini, kamu akan ditanya satu persatu tanpa ada yang terkecuali. Habis tu Ustazah, kalau yang dalam almari saya ada baju-baju tu, ya baju-baju tu nanti Allah akan tanya. Periuk-periuk, tupperware tu nanti Allah akan tanya. Dah guna belum? Guna untuk apa? Semuanya akan dipertanya satu persatu. Kalau ada juga kitab-kitab ni nanti semua akan ditanya. Ya, kitab-kitab ini juga akan ditanya. Satu hari nanti akan ditanya. Semua akan ditanya satu persatu tanpa ada yang kecuali. Jadi pada pelajaran tafsir ayat ini, kita nak tadabbur bersama-sama bahawa ayat ini adalah penutup. Hamka kata ayat ini adalah penutup. Tetapi sebagai kunci bagi peringatan kepada pembukaan ayat. Pada ayat yang pertama disebutkan tentang Alhaqumut takasur, iaitu kamu telah dilalaikan dengan bermegah-megahan. Ketika itu kamu diberikan harta, kamu diberikan anak, kamu diberikan pangkat kuasa dan bermacam-macam lagi. Tetapi ini adalah kunci peringatan kepada pembuka ayat tadi, iaitu semuanya itu nanti yang kamu megah-megahkan tadi, yang telah membuatkan kamu lalai tadi itu akan ditanya satu persatu. Akan diminta pertanggungjawaban. Maka ketika itu tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan sekalian, wahai Aini, wahai kita semua, summa la tus'alunna yawma izin 'anil na'im. Setelah selesai kamu fahamkan itu semua, maka ketahuilah pula bahawa
Di ayat pertama tadi kita tahu dikatakan bahawa kamu terlalai oleh kesukaanmu, bermegah-megah dengan harta, dengan pangkat dan kedudukan, dengan anak dan keturunan, kehidupan dan kemewahan, banyak lagi kan yang dilalaikan dengan perkara itu, dengan sawah ladang, emas, perak, tanah, semua memang adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, ketahuilah kita semua bahawa akan bertubi-tubi pertanyaan datang tentang segala sikap kita terhadap segala nikmat itu. Apa yang kamu perbuat dengan nikmat tu? Dari mana kamu dapat nikmat tu? Adakah nikmat itu dari yang halal atau dari yang haram? Adakah kamu memperkayakan diri dengan menghisap keringat, darah dan air mata sesama manusia sebagai contoh dan lain-lain lagi? Adakah kamu terlibat dengan rasuah daripada kamu mendapatkan harta ini? Dan Ibnu Abbas mengatakan bahawa bahkan nikmat kerana kesihatan badan, kesihatan pendengaran dan penglihatan pun akan ditanyakan. Meskipun Allah tahu, Allah Maha mengetahui apa pun yang kita buat dengan nikmat tersebut. Allah tahu dari mana nikmat itu datang. Allah tahu nikmat itu halal atau haram yang kita dapatkan. Tetapi Allah nak ingatkan kepada kita, Allah beritahu sumbalatus alunna yawma izin anin naim. Allah nak kita ini berhati-hati dalam kita mencari rezeki, dalam kita mengumpulkan harta di atas muka bumi ini. Supaya nikmat-nikmat yang kita gunakan itu kita salurkan kepada jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan amal soleh. Allah tahu apa yang kita lakukan. Allah tahu semua yang kita buat. Jadi ayat ini nak bagi peringatan kepada kita. Sebab manusia ini dia ada panduan. Bila dia ada panduan, dia akan percaya bahawa ini adalah yang Allah sebutkan. Maka dia percaya bahawa semua ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sekalian, hati-hatilah ketika kita menerima nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan janganlah lupa kepada yang menganugerahkan nikmat kerana kita terpersona dengan nikmat itu sendiri. Sebab itu semakin banyak yang kita dapat, semakin banyak pertanyaan yang Allah akan tanya. Semakin banyak yang kita dapat nikmat itu, maka perbanyakkanlah kita mengingati Allah, bersujud kepada Allah dan menggunakannya ke arah jalan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sekalian, daripada ayat tersebut, surah At-Takatsur ayat yang ke-8 ini, apa yang kita perlukan adalah yang kita nak buat daripada ayat ini. Bila kita faham, kita gunakan nikmat yang Allah beri untuk kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan berbangga. Kita lihat kat sini. Jangan berbangga dengan nikmat yang ada. Kerana Allah boleh ambil semula. Allah beri dan Allah akan ambil semula bila Allah kata sudah tiba masanya. Dan bersyukurlah atas nikmat Allah dengan mentaati perintahnya. Kita perlu banyak berdoa kepada Allah, ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal. Supaya kita ini berada dalam suasana ataupun memiliki sifat qanaah. Qanaah itu apa tuan-tuan dan puan-puan? Qanaah itu adalah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Orang tengok kepada kita, nampak dia ni macam pakai baju pun ulang-ulang. Kalau tengok tu macam tak ada baju baru je kan. Kereta pun pakai kereta lama je. Tetapi rupa-rupanya saat Allah memberikan kecukupan kepada beliau, kepada dirinya, saat itulah ketenangan yang kita akan kecapi, kebahagiaan yang kita kecapi. Sebab itu kalau kita tak perlukan barang itu, kita tak payah belilah. Takut kita ni beli sebab trend. Beli sebab trend, rupa-rupanya sehari, sekali, dua kali pakai, sudah tak pakai. Sebab apa kita beli? Sebab waktu ada promosi, tak nak terlepas lah
Kawan pula dah bagi tahu ada promosi ni, jadi nak grab. Lepas tu sehari 2 je kita pakai. Jadi waktu itu sebenarnya adalah bukan keperluan kita, maka hati-hatilah ketika kita membuat pembelian. Dan ayat ini dia memberikan kesan kepada kita bahawa sebelum kita nak beli tu, kita fikir dahulu, ni betul ke keperluan ataupun kita kehendak semata-mata. Dan pada akhirnya resolusi daripada ayat ini, surah At-Takasur ini, yang pertama, refleksi setiap hari yang berlalu, setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Refleksi, lakukan. Hari ini contoh kita dapat Imadani. Contoh kita dapat Imadani. Jadi apa yang kita nak buat dengan Imadani ni? Ada orang bila dapat Imadani ni, dia terus untuk beli barang dapur anak isteri, untuk kegunaan anak isteri. Alhamdulillah sangat baik. Jadi perkara-perkara itu kita kena refleksi apa yang kita dapat dan ke mana jalan ataupun nikmat yang kita gunakan itu ke arah mana. Dan yang kedua, memperbanyakkan amal soleh kerana ia akan kekal di akhirat. Perbanyakkan amal soleh tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan, terutama diri saya sendiri juga. Adakah solat kita, solat sunat kita dahulu sama dengan waktu kita umur 20 tahun, umur 30 tahun, sekarang umur kita dah 40 tahun. Adakah solat sunat kita sama je dulu? Dulu kita tak buat solat duha, sekarang ni dah 40, 50 tahun. Adakah benda yang sama juga kita ulang? Kita tak ada islah ataupun tak ada penambahbaikan dalam amal soleh kita. Maka kita kena rancang amal soleh kita kena rancang. Dan yang terakhir, setiap nikmat yang diperoleh akan dipersoalkan, sudahkah saya gunakan sebaik-baiknya? Itulah soalan yang kita tanya bila kita tadabbur, kita tanya pada diri kita untuk kita refleksi. Okay, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita berbincang tentang surah At-Takasur ayat 1 hingga 8. Mudah-mudahan surah ini, selepas ini kita baca tidak lagi menjadi bacaan harian, tetapi kita baca dengan penuh penghayatan. Sebab tadabbur ini tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah proses yang kita perlu amalkan, yang perlu kita latih diri kita. InsyaAllah. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, sekarang pun kita dah 10-18 minit, kita terlebih 2 minit. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung dan hari ini. Sebelum itu saya memohon kemaafan jika ada terlanjur bicara, tersilap kata, perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sekalian. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita bertemu lagi. Mudah-mudahan tadabbur ini menjadikan kita hidup tenang dengan Al-Quran, insyaAllah. Barakallahu fikum. Ya. Wa jazakumullahu khairan katsiran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.